Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian, kali ini kita akan belajar bahagian fiqh, iaitu solat Jumaat, wadah kesatuan, pendidikan Islam tingkatan 2, pelajaran ke-15, muka surat 97 hingga 103. Kita lihat dulu unit yang pertama. Mari kita lihat standard kandungan, iaitu merumuskan tentang solat Jumaat serta mengamalnya secara beradab dan istiqomah, iaitu berterusan. Mari kita lihat pula standard pembelajaran. Standard pembelajaran, tajuk ini yang pertama ialah menyatakan maksud, hukum dan dalil solat Jumaat. Yang kedua, menyatakan syarat wajib solat Jumaat. Ketiga, menjelaskan syarat sah solat Jumaat. Keempat, maksud mastautim, mukim dan musafir dan hukum menunaikan solat Jumaat. Serta yang kelima, hikmah solat Jumaat. Sebelum kita meneruskan tajuk ini, marilah terlebih dahulu kita memahami maksud dan dalil solat Jumaat. Pada bahasa, solat Jumaat berasal dari perkataan Al-Jumu'ah atau Al-Jama'atu yang bermaksud perhimpunan segala kebaikan. Manakala pada istilah, solat Jumaat ialah solat 2 rakaat secara berjemaah pada hari Jumaat dalam waktu zuhur yang didahului oleh 2 khutbah berserta dengan rukun dan syarat tertentu. Solat ini menggantikan solat zuhur. Pelajar yang dikasihi sekalian, dalil solat Jumaat berdasarkan surah Al-Jumu'ah ayat 9 berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhalladzina amanu iza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila zikrillahi wa zarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Maksudnya, wahai orang yang beriman, apabila telah diseru untuk menunaikan solat pada hari Jumaat, maka segeralah kamu mengingati Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ini menunjukkan solat Jumaat adalah solat wajib yang sangat dituntut terhadap orang yang mengikut syarat-syaratnya. Baik, apakah hukum solat Jumaat? Hukum solat Jumaat adalah fardu ain bagi setiap lelaki Muslim yang mukallaf. Kemudian mari kita lihat pula syarat wajib solat Jumaat. Pertama, mestilah orang Islam. Kedua, baligh, tidak wajib bagi kanak-kanak. Yang ketiga, berakal, iaitu tidak gila ataupun tidak sempurna akal. Yang keempat, merdeka, bukan hamba. Manakala yang kelima, lelaki, tidak bagi perempuan. Keenam, sihat tubuh badan. Ketujuh, bermastautin, iaitu tinggal tetap di suatu tempat. Baik, yang seterusnya mari kita lihat syarat sah solat Jumaat. Yang pertama, didirikan di masjid. Yang kedua, bilangan jemaah sekurang-kurangnya 40 orang yang bermastautin termasuklah imam. Yang ketiga, didirikan dalam waktu zuhur. Keempat, hanya satu solat Jumaat sahaja bagi sesuatu tempat ataupun mukim. Yang kelima, didirikan secara berjemaah. Yang keenam, didahului dengan 2 khutbah. Baik, yang seterusnya mari kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan mastautin, mukim dan musafir, iaitu status makmum. Pertama, mastautin, orang yang tinggal tetap di sesuatu tempat. Hukum menunaikan solat Jumaat bagi mereka ialah wajib. Ya, wajib solat Jumaat. Yang kedua ialah musafir. Musafir bermaksud orang yang dalam perjalanan dengan jarak melebihi 2 marhalah. 2 marhalah bersamaan dengan 81 km. Hukum solat Jumaat bagi mereka adalah wajib juga jika mereka memulakan perjalanan selepas subuh pada hari yang sama, iaitu hari Jumaat. Apakah mukim? Mukim ialah orang yang menetap di suatu tempat lebih daripada 3 hari, tidak termasuk perjalanan. Hukumnya juga wajib solat Jumaat jika ia mendengar azan.
Sekarang kita lihat pula hikmah solat Jumaat. Yang pertama, melaksanakan salah satu daripada ajaran Islam iaitu solat Jumaat. Kedua, menzahirkan syiar Islam pada hari kebesarannya iaitu hari Jumaat. Yang ketiga, dapat saling mengenali dan merapatkan ukhuwah antara umat Islam. Yang keempat, menyatukan pandangan umat Islam serta mengaitkan isu semasa yang berlaku dalam masyarakat dan negara melalui khutbah Jumaat. Manakala yang kelima, melatih umat Islam supaya bersatu. Sekarang mari kita belajar unit yang kedua iaitu khutbah Jumaat. Untuk tajuk ini, marilah kita sama-sama melihat standard pembelajaran unit ini. Yang pertama, standard pembelajaran, maksud, hukum dan syarat khutbah Jumaat. Yang kedua, kita pelajari rukun khutbah Jumaat. Ketiga, perkara sunat khutbah Jumaat kepada khatib dan makmum. Keempat, adab mendengar khutbah Jumaat. Dan yang kelima, kita akan belajar amalan sunat pada hari Jumaat. Kita lihat pula maksud dan hukum khutbah Jumaat. Khutbah Jumaat maksudnya ialah ucapan yang disampaikan oleh khatib sebelum solat Jumaat yang mengandungi nasihat, peringatan dan pengajaran mengikut syarat yang tertentu. Hukum khutbah Jumaat adalah wajib dan termasuk dalam syarat sah solat Jumaat. Khutbah Jumaat ia terbahagi pada dua iaitu khatib dan khutbah. Khatib ialah penyampai, khutbah ialah teks ucapan. Kita lihat syarat penyampai iaitu khatib. Hendaklah berdiri jika mampu dan duduk di antara dua khutbah. Yang kedua, khutbah disampaikan sebelum solat Jumaat. Ketiga, rukun khutbah disampaikan dalam bahasa Arab. Manakala yang keempat, khatib suci daripada hadas dan najis serta menutup aurat. Mari kita lihat pula syarat khutbah Jumaat. Yang pertama, berturut-turut antara rukun khutbah. Khutbah pertama dengan khutbah kedua serta khutbah kedua dengan solat Jumaat. Yang kedua, rukun khutbah didengari oleh 40 jemaah yang bermastautin yang wajib solat Jumaat. Seterusnya ialah rukun khutbah. Pertama, memuji Allah SWT. Kedua, berselawat ke atas Rasulullah SAW. Ketiga, memberi nasihat supaya bertakwa. Keempat, membaca satu ayat Al-Quran pada satu daripada dua khutbah. Kelima, berdoa untuk orang Islam pada khutbah yang kedua. Mari kita lihat pula perkara sunat khutbah Jumaat yang terbahagi kepada dua iaitu khatib penyampai dan makmum sebagai pendengar. Kita lihat dulu pada khatib iaitu penyampai. Sunat berkhutbah di atas mimbar. Yang kedua, duduk di atas mimbar sebelum menyampaikan khutbah. Manakala yang ketiga, menghadapkan wajah ke hadapan makmum. Keempat, memberi salam setelah naik ke atas mimbar. Yang kelima, menguatkan suara agar didengari oleh jemaah. Manakala yang keenam, memendekkan kedua-dua khutbah. Manakala yang ketujuh, khatib digalakkan memegang tongkat dengan tangan kiri. Marilah kita lihat perkara sunat kepada makmum. Yang pertama, makmum sunat mendengar khutbah yang disampaikan oleh khatib. Yang kedua, melaksanakan solat sunat secara ringkas jika khatib sedang berkhutbah. Hendaklah beradab ketika mendengar khutbah. Antaranya memberi fokus kepada isi kandungan khutbah. Kedua, diam dan tidak bercakap-cakap. Yang ketiga, tidak tidur ketika mendengar khutbah. Yang keempat, tidak melakukan perbuatan yang sia-sia yang mungkin boleh merosakkan ibadat solat Jumaat. Banyak amalan sunat yang boleh dilakukan pada hari Jumaat. Antaranya memotong kuku, mencabut bulu ketiak, menggunting bulu ari-ari, mandi sunat, memakai pakaian yang terbaik dan berwangi-wangian, segera ke masjid. Ketujuh, solat tahiyatul masjid atau solat sunat Qabliyah dan Ba'diyah. Manakala yang ke-8, memperbanyakkan selawat. Dan yang ke-9, membaca surah Al-Kahfi. Berikut adalah contoh khutbah Jumaat yang boleh dilihat pada buku teks muka surat 103.
Marilah pelajar-pelajar praktiskan supaya lebih mahir dan mudah untuk memahami pelajaran pada kali ini. Sekian dulu buat kali ini. Semoga memberi manfaat dan bertambah ilmu pengetahuan tentang solat Jumaat. Jumpa lagi. Jangan lupa like, subscribe dan share. Terima kasih. Bye.